lah, betul lah. Kita seorang lah guru. Dia bermula dengan kita, orang panggil. Tapi kitab yang kita baca, tuannya, asalnya Imam Al-Ghazali. Kan? Kita nak sisa sampai ke dia tu. Sebab tu, setiap dobit apa semua, takdir apa semua tu, daripada mulut ke mulut. Daripada guru ni ajak ni dia. Takdirnya begini, dhamirnya begini. Musannifu rahimahullah. Pertama, ilmu fiqh. Jadi minggu lepas kita belajar bahwasanya ilmu syariat itu ialah 3 bahagi. Jadi apabila disebutkan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat dengan maksudnya undang-undang ataupun hukum hakam yang terdiri daripada wajibnya, yang sunatnya, yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan yang diharuskan. 5 hukum ini kita panggil hukum hakam taklifi. Ditaklifkan hukum hakam ini kepada kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal, yang akil, yang berakal, yang baligh. Baik. Maka kita yang merupakan umat Nabi Muhammad wajib kena mengikuti syariat, hukum hakam, undang-undang bagi kita lah umatil Muhammadiyah ni, syariat Nabi kita Muhammad orang panggil. Jadi ilmu syariat ialah terbahagi kepada 3 bahagilah. Maka wajib kita kena belajar, wajib kita kena mengaji ilmu syariat ini. Dia ada yang fardu ain, dia ada yang jadi fardu kifayah. Baik, pertama, bahagi yang pertama iaitulah ilmu fiqh. Ilmu syariat baginda Nabi kita yang pertama iaitulah ilmu syariat. Ilmu fiqh ialah pada ilmu fiqh ni adalah yang diwajibkan, perkara yang diwajibkan, perkara yang disunatkan, perkara yang diharamkan, perkara yang dimakruhkan, perkara yang diharuskan di dalam ilmu fiqh. Maka kita kena belajar, kena mengaji macam-macam lah, daripada tajuk bab apa dia kita panggil bab ibadat kita, kan, ambil ayat semayangnya, tayamumnya, sembahyangnya, kan, sampailah ke tajuk ibadat haji dan umrah, itu bab ibadat. Seterusnya bermuamalat. Syariat Nabi kita ada hukum hakamnya berkenaan tentang muamalat kita ni. Berjualnya, belinya, gadai bergadaiannya, pinjam meminjam, hutang berhutang, dan sebagailah.
yang ada dalam tajuk muamalat. Lepas tu yang ada dalam bab munakahat, kan, daripada tajuk bernikah kahwinnya, kan, apa dia syarat-syarat nikah, apa dia rukun nikah, kan. Lepas tu kita belajar mengaji dengan tajuk talaq, kan, bagaimana yang dikatakan cerai itu, kan. Ada cerai yang sunni, ada tolak cerai yang bid'ah, ada cerai talak 1, talak 2, talak 3, kan. Ada cerai dengan lafaz yang sarih, ada cerai dengan lafaz kinayah, ada cerai secara bertafwid, ada cerai dengan secara khulu', ada cerai dengan secara ta'liq cerai. Oh, macam-macam hukum hakam fiqh lah tu. Tu dalam bab munakahat, kan, dan lain-lain lagi lah. Dan tajuk cerai, lepas tu ada tajuk iddah pula, kan, perempuan yang ada haid, kan, maka iddahnya 3 kali quru'. Apa dia quru', kan? Kalau perempuan yang dah tak keluar darah haid, maka kiraan iddahnya dengan bulan, kan, berapa bulan dia nak kena beriddah. Selama beriddah tu apa yang boleh dia buat, apa yang tak boleh dia buat, kan. Bolehkah, kan, nak keluar daripada rumah, bolehkah memakai pakaian cantik-cantik, bolehkah pakai minyak wangi, haruman-haruman, kita panggil berhias selama dalam tempoh iddah, kan. Ada orang iddah cerai, ada orang perempuan yang iddah kematian suami, tengok pula mengandung tak mengandung, lepas tu panjang hukum hakam. Tu semua hukum hakam dalam syariat Nabi kita Muhammad. Lepas tu masuk yang bab terakhir, apa dia? Jinayahnya pula. Robok jinayahnya pula. Di sana kita belajar macam-macam lah, kan, hukum hakam jinayahnya, kan, daripada hukum hakam qisas, bunuh balasnya, hukum hakam apa tadi, ta'zirnya, hukum hakam diyatnya. Lepas tu di sana apa had peminum arak, apa had orang yang berzina, apa had orang yang menuduh orang baik tu dengan berzina, macam-macam. Ni semua hukum hakam yang ada dalam ilmu fiqh, yang terkandung di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah, mengajilah. Kalau tak belajar ilmunya, kita nak tahu macam mana, kan. Ramai yang tak tahu, kan, beribadat saja pun tak ketahuan hala, kan. Masuk pula bab muamalat berjual beli, sat lagi masuk pula tajuk bernikah kahwin. Isah ke tak kalau lafaz qabul dengan qabil tu aku terima saja, tak kata aku terima akan nikahnya. Dalam mazhab kita pula ada pecah 4 mazhab apa semua tu syariat Nabi kita Muhammad. Belajarlah, kan, jangan kira dengan jahil kita. Buah jahil kita tu kita ikut dan, kan, buat keluar pendapat tak tahu mana hala, kan. Duk menyangka yang tu lah hukum hakam, padahal bukan hukum hakam, kan. Yang kita duk bercakap tu iaitulah atas kejahilan kita, bukan atas ilmu kita. Ni yang pertama. Banyak ilmu, ada ilmu hukum hakam yang ada di dalam ilmu fiqh ni. Baik, sampai mati tak habis lagi nak mengaji, tak kena cara. 1,
Lepas tu yang kedua iaitulah ilmu usuluddin. Nah, yang kita panggil juga ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Nah, ilmu perbahasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, berkaitan tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah. Seterusnya kita belajar tentang Muhammadur Rasulullah pula. Apa sifat yang wajib bagi diri Rasul-Rasul Allah, apa sifat yang mustahil bagi diri Rasul Allah, apa sifat yang harus bagi diri Rasulullah. Semua ilmu tu, perbahasan itu terkandung dalam ilmu tauhid. Kemudian apa dia iman, apa dia Islam, kan dalam bab ilmu tauhid tu kita belajar lagi, kan berkaitan tentang tajuk iman, kan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan seterusnya. Kita belajar pula tajuk Islam, rukun yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana kita nak faham maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang kita nafi, apa yang kita isbatkan, semua tu, nak tahu yang tu kena mengaji ilmu tauhid, ataupun nama juga dipanggil dengan panggilan nama ilmu usuluddin, kan beserta dengan dalil sam'inya, dalil naqlinya, bersama juga dengan dalil aqlinya, kan setiap satu mesti berdalil, semua diambil daripada Quran dan juga hadis. Ilmu fiqh yang kita dah belajar selama ni, awak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis ke? Ada. Dan seterusnya daripada ijma' ulama. Usuluddin kita ada mengaji ni berasal daripada Quran dan juga hadis. Bukan pandai-pandai dia kata ilmu ni oleh ulama, kan dipetik, diambil daripada Quran dan hadis. Bukan rekaan. Ia juga merupakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkar, jangan duk bantah, jangan duk tolak perkara ini. Dua. Seterusnya ketiga, ilmu syariat kita yang ketiga dipanggil dengan namanya ilmu tasawuf dan juga tariqat. Dan tariqat itu ataf pada kata tasawuf tak sah ni. Baiklah, yang terakhir ilmu syariat juga berasal daripada Quran dan juga hadis Nabi, iaitulah ilmu tasawuf dan juga ilmu tariqat. Ilmu berkaitan tentang mencuci, membersihkan hati, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kemudian berkaitan tentang menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mamduhah. Maka di sana banyak perbahasannya. Dibahaskan sifat-sifat mazmumah, contohnya seperti riaknya, ujubnya, kan, takaburnya, sum'ahnya, hasad dengkinya, kan, mengumpatnya, menipu orangnya, berkelahi, suka duk berkelainya, macam-macam. Semua ilmu tu, perbahasan itu duduk dalam perbicaraan ilmu tasawuf. Seterusnya kita belajar perkara yang sifat-sifat mamduhah, perkara-perkara yang dipuji oleh syarak, seperti ikhlas, seperti bertakwa, seperti khauf, seperti raja,
seperti sabar dan lain-lain lagi lah, bertawakal. Semua tu di dalam ilmu tasawuf. Semua ni ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis-hadis Nabi. Kan? Tak ada yang ulama dok reka-reka. Ikhlas. Contohlah dalilnya, wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin. Mukhlisin tu. Kan, hurai ke dirilah, pandai belaka dah. Kan? Setiap satu ada dalil. Bukan ulama duk pandai duk mereka apa semua. Kan? Disuruh kita beristighfar. Kan? Awak tak ada ke dalam Quran, dalam hadis suruh kita beristighfar? Kan? Istaghfiruhlah apa semua tu, tak ada ke perkataan tu? Kan? Suruh kita bertasbih, wasabbihu. Kan? Suruh kita bertahlil apa semua. Tu zikrullah lah. Kan? Semayang sunat itu cerita dalam tajuk ilmu fiqh. Kan? Semua masing-masing tu ada bab-bab dia. Maka belajarlah. Kan? Jangan gaduh nak terpengaruh dengan orang duk kata tasawuf ni sesat, tasawuf ni tak betul. Tak betul mana yang kita duk belajar semua ambil daripada Quran, semua ambil daripada hadis. Nak ingkar apa? Kan? Takkan kita duk belajar tajuk bersabarlah kalau ditimpa musibah tu sesat. Takkan kita duk belajar bertakwa-Allah tok ketik tiap-tiap Jumaat duk kata ittaqullah tiap-tiap minggu. Takkan sesat kot. Kita duk belajar takwa ni lah. Kan? Gaduh nak kata kotak macam ayat acak. Kan? Tu sesat tak khabar. Kan? Tak kesedak ke diri. Kan? Dia nak menyesat ke benda yang tak sesat. Hanglah sesat kalau lagu tu. Baik, begitulah juga ilmu tariqat. Ilmu berkaitan tentang amalan. Bahasa mudah nak cerita tariqat ni, kan? Iaitulah kita ni nak belajar daripada seorang guru berkaitan tentang cara-cara nak beramal. Cara-cara secara khususiah kita nak buat ibadat. Contohnya kalau kata kita nak beristighfar, diajar kepada kita oleh guru tersebut, apakah dia kalimah-kalimah istighfar. Kalimah istighfar banyak. Macam-macam ada kalimah istighfar. Kan? Tariqat ini khususiah kalimah istighfarnya begini bacaan dia. Kan? Tariqat sekian-sekian ini kaifiat istighfarnya begitu pula. Kan? Semua tu istighfar. Semua terima daripada sahabat, terima daripada Nabi. Kan? Tidak diingkar. Kan? Yang ingkar ni bukannya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ada tak setuju dengan amalan tariqat ni. Hak luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Hak tidak ahli sunnah wal jamaah. Hak tu yang duk mensesatkan tariqat. Dah sesatkan juga ilmu tasawuf. Kan? Jegir mata sampai tak mau duk kata sesat. Kan? Tasawuf ni kita tengok belum kan? Dengan muncul mulut-mulut tu siap nak kata sesatnya ilmu tasawuf ni. Baiklah, tak apalah, bersungguhnya nak menyesatkan orang duk belajar, duk beramal ilmu tasawuf ni. Baik. Dan yang tiga ini, dan bermula ilmu yang tiga ini, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, lepas tu ilmu tasawuf, ialah dikeluarkan daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga ilmu ini, tak kisahlah ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, semua berasal tasawuf ke, semua ada asalnya, ada sumbernya, ada ambilannya, yaitu diambil bersumber daripada ayat-ayat Al-Quran,
dan juga hadis Nabi. Kan? Dia duk cari perkataan qudrat dalam Quran, tak jumpa-jumpa sampai ke sudah. Duk marah orang duk mengaji sifat 20. Kan? Mana ada dalam Quran sebut qudrat, iradat? Mana ada? Memang tak ada sebut pun. Kan? Hak ada dalam Quran tu kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bermula ia, yakni Allah, ialah yang berkuasa di atas setiap perkara. Kan? Qadir ini ialah nama bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat qudrat. Nak main mana dia berkuasa menjadikan atau berkuasa untuk meniadakan kalau dia tidak bersifat dengan qudrat, kalau dia tidak bersifat dengan perkuasa. Kan? Serupa tu juga iradat. Yang tu yang mereka tak faham. Sebab kita kena faham setiap kalimah tersebut ada asal pula. Ada kena mengaji bab istiqaq, bab lafaz-lafaz yang mushtaq. Kan? Ada asalnya. Asal bagi qadir, nak main mana yang berkuasa. Pasal ada kuasa pada dia. Sekiranya ada kuasa baru boleh dikatakan dia tu berkuasa. Ada kekuasaan. Macam ilmu dengan alim. Kan? Dikatakan Allah Ta'ala tu ialah alim, kan, yang mengetahui. Nak boleh yang mengetahui, dia kena ada ilmu. Lazim daripada lazim daripada dia mengetahui, terlazim tentu ada ilmu, pengetahuan padanya. Tak ada pengetahuan, orang tak panggil alim, orang panggil jahil. Tak ada. Ini kita kata kalimah asal. Kan? Dia ambil perkataan alim apa semua daripada masdarnya, iaitulah isim lah. Kan? Masdar lah kita panggil. Iaitulah perkataan ilmu. Supa juga muridun. Dalam Quran ada lafaz murid. Arada. Itu fi'il madhi. Kan? Innama amruhu idza arada syai'an. Arada tu. Kan? Sekiranya makna arada lah, iaitulah yang apa tu, apabila berkehendak oleh Allah. Nak boleh berkehendak, dia mesti ada satu sifat, nama sifat duk pada dia perkehendak. Bahasa Arabnya dia panggil iradat. Yang tu yang dia tak jumpa. Kita bukan belajar tentang nama-nama Allah. Kita dah belajar tentang sifat-sifat Allah. Kita bukan mengaji qadirun, kita mengaji qudratun. Qadir iaitulah nama bagi Allah, satu zat yang bersifat dengan sifat qudrat. Yang kita duk bahas tajuk qudrat ni lah. Dia cari tak sampai ke sudah tak jumpa qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kan? Hak jumpa dalam Quran hayyul ladzi la yamut. Hayyun tu dia jumpa, hayat dia tak jumpa. Mana dalam Quran hadis? Kan? Sampai lagu tu punya tak faham. Kan? Lepas tu duk pesalah ulama. Ulama tu dia arif, dia faham tentang makna ayat. Kan? Semua perkataan tu ada sumber, ada asal perkataan. Dari situlah yang kita nak perjelaskan betul-betul. Baik. Seterusnya, dan yang tiga ini dikeluarkan daripada Quran. Yang tu kita belajar banyak lebar dah dulu ni, kan, lebih bicara kita di awal-awal kitab hari tu lagi. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis tang situ. Maka yang mengeluarkan ilmu usuluddin, pengasas, kita panggil pengasas, yang mentadwinkan ilmu. Bukan maksudnya
dah ilmu usuluddin ni baru ada ya kan. Dan start dari zaman tu Adam lagi ada tauhidnya. Tu Adam mentauhidkan Allah kan. Seluruh malaikat semua mentauhidkan Allah kan. Bukan baru timbul, cuma dikumpulkan pengetahuan berkaitan tentang ilmu tauhid ni, disatukan, dijadikan satu ilmu. Kemudian dibuat kitab-kitab, dihimpunkan dalam kitab-kitab, dibahaskan berkaitan permasalahan tentang akidah, tentang tauhid, tentang usuluddin. Orang yang mula-mula buat tu, nak faham maksud dia, yang mengeluarkan ilmu usuluddin, iaitu orang yang mula-mula yang mengeluarkan ilmu usuluddin ni, iaitulah Imam Abul Hasanil Asy'ari. Asy'ariyu, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan diwafatkan mana dia? Gini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 215. Sekali lagi kita baiki balik. Pada tahun 215 Hijrah. Wafat pada tahun 298. Pada tahun 298 Hijrah. Itu tarikh dia lah. Manaqib Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan banyak terdapat dalam kitab-kitab. Kita boleh rojak kan, kita boleh baca sejarah kan, asalnya lagu mana kan, kemudian bergaduh, berbantah-bantahan dengan guru dia yang Mu'tazilah kan, akhirnya dia jadi bercanggah dengan fahaman Mu'tazilah. Panjanglah cerita tu, kisah tu boleh baca ke diri lah. Kitab banyak ulama karang cerita tentang sejarah Imam Abu Hasan kita ni. Jadi dialah pelopor ilmu tauhid, ilmu usuluddin kan, dihasilkan kitab-kitab karangan kan. Kemudian dihidupkanlah ilmu tauhid ini oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni ialah yang puak-puak Wahabi duk kata sesat ni. Dan ramai firqah Wahabi tolak kan, bahkan menyesatkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan, macam-macam lah tuduhan kan. Tuduhnya dia tu masih lagi duk memegang akidah Mu'tazilah lah kan. Dia tu ambil kaedah-kaedah yang dia buat dalam ilmu usuluddin, ilmu sifat 20 ni kan, daripada fahaman falsafah tu fahaman kafir daripada Yunani lah, daripada mana Greek mana kan, istilah-istilah itulah yang diguna pakai, dibawa masuk dalam perbicaraan ilmu usuluddin kan. Tu yang sesat tu kan. Itu tuduhan-tuduhan mereka lah. Tapi di sisi kita, dalam bab akidah, dalam bab ilmu tauhid, ahli sunnah wal jamaah, imam ahli sunnah wal jamaah dalam bidang usuluddin, iaitulah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yakinlah dia ialah benar. Dia bukan golongan sesat, dia ulama yang besar, ulama yang hebat. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, boleh baca sendirilah sejarah dia tu. Seterusnya, dan yang mengeluarkan ilmu tasawuf, kita panggil tak sahajalah pengasas, pelopor. Jangan dikatalah baru ada je ilmu-ilmu ni, zaman Nabi tak ada. Jangan kata lagu tu. Zaman Nabi tidak ditadwin, orang panggil, tidak disimpun, tak disatukan, dibuat kitab, dikarang dalam kitab, dikarang oleh ulama-ulama, jadikan
kan, dibubuh dalam kitab lalu dibahas, dibuat satu bentuk nama ilmu. Ilmu tu namanya ilmu tasawuf. Memang tak ada sungguh zaman Nabi, zaman sahabat pun, kan. Baik, orang yang mula-mula menghimpunkan ilmu tasawuf, yang mengumpulkan ilmu tasawuf, iaitu Imam Abul Qasimil Junaidul Imam Abul Qasimil Junaidil Baghdadiyu. Sekali lagi. Iaitu orang panggil Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hak ni pun masyhur. Boleh bukalah. Boleh cari. Periwayatan hidup Syekh Junaid Al-Baghdadi, kan, seorang waliullah, kan, dia orang hak mula-mula mengasaskan ilmu tasawuf. Yang menghimpunkan, kan, yang mengumpulkan, maka dikumpul, disatukan, maka dirubuh dalam tajuk ilmu tasawuf. Baik, tak apalah. Dia ni pula dilahirkan pada tahun 260 Hijrah. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini lahir pada tahun 260 Hijrah dan beliau wafat pada tahun mana? Dia wafat pada tahun 324 Hijrah. Pada tahun 324 Hijrah di Baghdad. Baghdad tu di Iraq sana nulah. Dalam bab ilmu tasawuf, imam bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam ilmu tasawuf iaitulah Syekh Junaid. Ini i'tiqad kita. Golongan dok nak menyesatkan Syekh Junaid ke aliran ilmu tasawuf ke apa, lantak pi depa. Kan, inilah yang dah diputuskan oleh ulama. Ulama-ulama ahli sunnah lah. Tidak ahli sunnah wal jamaah tu depa duk tak betul di situ je lah. Kan, ada sajalah buah tak kena depa tu. Kan, tak katalah ilmu tasawuf tu sesat. Kan, tak katalah ilmu tasawuf tu kotak. Kan, dah ilmu tasawuf tu kotak, orang yang menghimpunkan ajaran, yang mengajar ilmu tasawuf pun sesat jugalah. Dah benda yang diajak tu didakwa sesat. Baik. Lepas tu kata lagi al-musannifnya, dan ilmu tariqat itu ialah ilmu yang dahulu pada masa sahabat lagi. Baik, Anis. Sedikit, kan, tentang masalah ilmu tariqat tadi. Ilmu tariqat ni katanya al-musannif, ialah satu ilmu yang dahulu, maknanya yang dah ada lama dah. Bukan baru-baru ni je yang dah ada ilmu tariqatnya. Yang ada dahulu dah, lama dah, di masa sahabat lagi. Pada zaman sahabat Nabi lagi dah ada dah. Ilmu tariqat ini. Kaifiat beramal. Kan, nak berzikrullah, nak amalkan wirid. Kan, wirid tu seperti nak berzikrullah. Kan, mereka belajar daripada baginda Nabi. Baginda Nabi yang dok ajak cara nak beristighfar, cara nak bertasbih, nak bertahmid, cara nak bertahlil. Bukan sahabat juga yang mula mereka kan juga ilmu tariqat ni. Daripada Nabi. Sahabat terima dari siapa? Katanya al-musannif, mengambil mereka itu, yakni sahabat, daripada penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tariqat ni betul ke sesat? Kalau tariqat hukumnya ialah betul. Kalau sesat tak boleh kita nisbahkan kepada tariqat. Diambil perkataan tariqat sahaja. Tapi asalnya ilmu tariqat ini ialah sangat betul. Satu ilmu untuk hidup kita dengan beramal ibadat kepada Allah. Kan di zaman sahabat lagi yang ada di masjid, kan yang ada di masjid baginda Nabi di Madinah, hak kita panggil ahli suffah. Kan ahli suffah daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin, yang fuqara, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, miskin, fakir. Mereka duduk menetap di masjid Nabi, di bucur hujung masjid Nabi. Di Madinah lah. Kan bilangan mereka ramai. Ada satu ketika tu sampai 400 orang pun ada. Kan ramai. Dan ramai sahabat-sahabat yang terkenal, yang kita kenal nama mereka, daripada kalangan ahli suffah. Mereka hidup dengan beribadat kepada Allah. Kan baginda Nabi juga sering kali duduk bersama-sama dengan ahli suffah ni, bercampur, bergaul dengan mereka. Baca sejarah ahli suffah. Jadi mereka daripada kalangan daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkan, yang secara khususlah dok mengamalkan akan ilmu tasawuf. Hidup mereka dengan duk buat ibadat. Kerja apa pun tak, miskin, fakir. Kan tapi mengharap-harapkan simpati, belas kasihan orang tak. Duk meminta sedekah, kesian nak makan, tak ada makanan, tak ada. Bukan perangai lagu tu bukan tasawuf lagu tu. Tasawuf ni dia tidak harap daripada makhluk. Panjanglah pula ceritanya. Duk ada zaman Nabi lagi. Sahabat-sahabat Nabi yang duk beramal amalan ibadat secara khususiah ni, itulah tariqat bahasa kita panggil hari ni. Baik. Jadi lepas tu kata lagi baginda Nabi, katanya lagi al-musannif, dan mereka itu yakni sahabat radhiyallahu anhum, mengajar mereka itu sahabat kepada mereka itu, yakni kepada tabi'in pula. Mereka itu sekarang dhamir kita buat kembali kepada tabi'in, orang-orang yang selepas daripada sahabat dipanggil tabi'in. Mereka yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi tapi tak sempat berjumpa dengan baginda Nabi, itulah namanya tabi'in. Jadi tabi'in ni ramai hak jadi wali-wali Allah daripada ulama tabi'in ni. Masyhur, bukan kata dalam bidang ilmu fiqh saja, dalam bidang ilmu tasawuf kita boleh baca. Bukalah kan sejarah-sejarah seperti Imam Hasan Al-Basri lah, apa tu, hebat tasawufnya. Pengamalan ilmu tasawufnya. Terima dari siapa? Terima, belajarlah, berguru kita panggil, dengan sahabat-sahabat Nabi. Ni yang kita panggil apa? Silsilah, rantaian tariqat. Tak terputus. Maknanya ada silsilah, ada sanadnya. Dia murid, ada gurunya. Gurunya pula terima kaifiat beramal itu tadi daripada gurunya. Siapa yang jadi guru dia? Tengoklah. Kan kalau sahabat, gurunya ialah baginda Nabi. Ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni banyak dijelaskan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab karangan mereka. Bacalah. Kan? Selagi sampai tak tahu langsung, kan mudah sekali kan nak tohmah tak betul tentang ilmu tasawuf ni. Baik, habis tang situ.
Lepas tu lagi katanya al-musannif, hingga sampai sekarang pada masa kita ini. Nah, jadi ambilan itulah kita panggil sanad. Guru terima daripada guru, guru terima daripada guru dia terima pula dari guru dia. Itulah silsilah, rantaian, berantai-rantai, bertali-tali, tak terputus sanad. Dah syaratnya kan, sebab tu dia ada dalam masalah bertariqat ni, dia perlu dengan ijazah daripada syekhnya. Nah, ada ijazah daripada gurunya kan, dah supaya tak terputus orang panggil sanad pun dia juga, supaya tak terputus rantaian tu kan. Kita tak mau cuma menerima hanya daripada dalam mimpi saja. Ada setengah ulama tak setuju kan, diijazah dengan jalan mimpi. Dia nak secara jelas, secara terang, murid ini bertemu dengan murid tersebut semasa hidup, berjumpa, lalu diijazahkan amalan-amalan tersebut. Dia ajar pula kaifiat nak beramalnya bagaimana kan. Dan seterusnya adalah lafaz-lafaz ijazah apa semua tu. Nah, seperti contohnya sahabat-sahabat Nabi kan, dia menerima ijazah daripada baginda Nabi. Nabi mengijazahkan amalan tersebut, amalan yang tertentu tadi, diizinkan beramal, diajak bagaimana cara nak baca, cara nak buat, cara nak beramal oleh Nabi kepada sahabat. Begitulah seterusnya, supaya tak terputus sanad, supaya tak terputus rantaian ini. Kalau terputus, nah, maka ia tidak diakui, ia tidak diterima, walaupun bacaan tu betul. Dah, sebab tariqat ni antara syaratnya lagi mesti bersilsilah, mesti dengan ada guru. Dah, tak boleh reka sendiri-sendiri. Dan itulah dah yang kita sebut tentang tariqat ni. Betul ke tak tariqat, amalan tariqat ni? Jawabnya betul. Dah, tak ada salah, tak ada sesat. Dah, hanya golongan yang sesat saja yang duk menyesatkan orang duk beramal tariqat kan. Singkatnya ilmu pengetahuan, dengan mudah-mudah nak tuduh kata kan, amalan bertariqat ini salah, sesat. Dah, sebenarnya bagus beramal ibadat ni. Bertariqat tu lebih kepada maksud apa? Dah, lebih kepada maksud kita ni nak mengerjakan amal ibadat. Kan amal ibadat banyak, berzikrullah. Tak adakah sebut kalimah zikrullah dalam Quran tu? Ada kan. Nah, jaga-jaga, ketahuilah oleh kamu bahawasanya berzikrullah itu kan ialah menetapkan hati kan, tatmainnal qulub, apa semua ayat Quran tu. Banyak lagi lah. Itu cari kedirilah, dalil semua ada dalam Quran, dalam hadis Nabi. Baik. Dengan silsilah yang masyhur, yang masyhurah, gitu. Jadi apa tadi ni? Mengajar mereka itu kepada mereka itu hingga sampai sekarang ini, pada masa kita zaman ni, dengan silsilah. Ingatlah, silsilah tu maknanya tali. Tali pun boleh, rantai pun boleh. Dah apabila ada tali, ada pertalian. Tidak terputus. Kalau tak ada tali, orang panggil terputus. Ni bertali-tali, bersambung-sambung daripada syekh dia, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sehinggalah ke atas, sampailah ke baginda Rasulullah. Itulah dia silsilah. Yang mana silsilah itu yang masyhurah,
Dan setiap tariqat dia akan jaga silsilah ini. Dan ikutlah apa-apa nama-nama bagi sesuatu tariqat tadilah. Kan, tak kiralah nak panggil nama tariqat tu Naqsyabandi ke, nak panggil nama tariqat tu Ahmadiyah ke, Syaziliyah ke, kan, macam-macam. Dan nama-namanya yang penting sekali dijaga, iaitulah silsilahnya. Dan setiap syekh-syekh itu semua diketahui orangnya, dikenali. Kan, kalau sebut nama ini betul ke tak betul, akan dikaji, akan dibuat kajian. Nah, betulkah orang ni ialah gurunya? Timbul tak betul. Kadang-kadang ada setengah yang mendakwa depa tu juga beramal tariqat, tetapi ada silsilahnya. Tetapi apabila dibuka, diperiksa, yang didakwa sebagai gurunya itu, kan, didapati hidupnya dah mati lama dah guru ni. Dengan guru, dengan murid yang mendakwa kata murid ni terima daripada guru ni. Dan jadi ada kajian lah, ada perbahasan tentang itu. Betul tak betul silsilah tersebut? Dijaga, dipelihara. Dan macam kita duk belajar, duk mengaji, ikutlah kitab apa yang kita belajar. Katalah kita duk mengaji kitab Minhajul Abidin contohnya. Kan, kalau kita belajar yang asalnya daripada yang bahasa Arabnya daripada Imamul Ghazali, ada sanad dia. Ada sanad. Misalnya kita belajar dengan guru kita. Guru kita terima ilmu, dia belajar kitab Minhajul Abidin daripada guru dia. Guru dia pun mengajak murid dia dalam kitab Minhajul Abidin daripada guru dia. Belajar ni, talaqi dengan guru ni pun sebenarnya dia bersanad. Diterima daripada syekh ni, diterima dari syekh ni. Mana kalau kata tentang ilmu, belajarlah kita panggil. Belajar dari guru ni, belajar sampai ke pengarang kitab. Pengarang kitab siapa dia? Imamul Ghazali. Imamul Ghazali dia karang kitab, dia ajak ke murid dia. Lepas tu murid dia pula ajak kepada orang yang kendian. Tu silsilah, tali orang panggil. Sebab tu jangan duk baca saja kitab. Kan, kalau baca saja takat kita jelah. Tak ada perhubungan kita dengan guru. Kita pandai kita, kalau kita pandai lah, betul lah. Kita seorang lah guru. Dia bermula dengan kita orang panggil. Tapi kitab yang kita baca tuannya, asalnya Imamul Ghazali. Kan? Kita nak sisa sampai ke dia tu. Sebab tu setiap dobit apa semua, takdir apa semua tu daripada mulut ke mulut, daripada guru ni ajak ni dia. Takdirnya begini, dhamirnya begini. Dia terima, dia boleh habaq lagu tu dia terima dari guru dia. Guru dia habaq baris gini, baris atas, baris bawah ke, dhamirnya marji' begini. Hak guru dia pun dia boleh habaq lagu tu pun, guru dia hak di atas lagi pun cerita lagu tu. Tambah marji' dhamir, isim dhamir nak marji' ke mana sekalipun, ada sanad dia. Tu silsilah bertali-tali. Kan, sebab itulah kan, nak elok sangatlah kalau belajar ni dengan ada guru. Itulah makna dia. Kan, kita tak mau sat lagi kita yang pandai-pandai. Bagi kembali dhamir ke situ. Kalau betul sekalipun tak apalah. Tetapi orang panggil tak ada sanad nama dia. Tariqat, apa ilmu bersama je sebenarnya. Kita duk mengaji ilmu hadis Nabi. Kan? Duk mengaji hadis apa? Hadis Imam Bukhari daripada seorang guru. Kan? Contohlah guru yang mengajar kita, kan, hadis Imam Bukhari. Kan? Dia belajar daripada guru dia tu. Dia terima daripada guru dia. Guru dia ijazah, kan, apa tu, bukan ijazah secara umum dah. Ijazah secara am kurang sikit. Ijazah secara khusus ni, dengan cara dia kena belajar ngaji daripada awal sampai habis tu. Kemudian diijazahkan hadis-hadis Imam Bukhari tersebut oleh guru dia. Yang tu yang jarang ada pada hari ni. Jarang ada orang belajar. Ada satu jenis lagi ijazah umum.
tak belajar pun. Cuma guru tu ijazah, saya ijazahkan kitab hadis Imam Bukhari kepada semua yang hadir, contohnya. Itu ijazah am. Tapi dia tak mengaji pun. Tak apalah, adalah mulut guru ajas tu aku ijazahkan tu. Supaya itulah sampai ke mana? Sampai ke Imam Bukhari. Itu sanad, silsilah. Nah, Imam Bukhari lah tuan asal yang mengarang kitab hadis. Imam Bukhari tu, Imam Bukhari pula terima hadis-hadis tu daripada siapa? Daripada guru dia. Guru Imam Bukhari kan ramai tu ada kan. Lepas tu ke guru dia sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya silsilah. Juga dia panggil dengan sanad. Dah. Baik, ai faham elok-elok. Dah. Jadi sama ada macam kita ada cerita tajuk tariqat tadilah. Sama ada tariqat tu betul ataupun tak betul. Asasnya ilmu tariqat ni betul. Tak salah. Yang jumpa salah tu bukan tariqat itu yang salah. Bukan tariqat itu yang sesat. Hak duk salahnya macam-macam pasal. Antara yang terbesar punca kesalahan guru tu sendiri. Guru hak duk ajar ilmu tariqat, dia dakwa inilah ilmu tariqat. Padahal guru tu kelelong kot lain. Tak betul sikit pun. Menyesatkan orang, menipu orang. Tu yang dia kata ilmu tasawuf sesat tu. Bukan. Ilmu tasawuf tidak sesat. Hak sesat orang yang berpura-pura mengajar ilmu yang dia dakwa itulah ilmu tasawuf. Sebenarnya tak ada dalam ilmu tasawuf perkara-perkara sesat yang mereka duk ajar tu. Tak kena semayang. Banyaklah kata puak-puak Wahabi duk hentam kata tasawuf ni sesat. Tengok lah kali tak kena semayang. Mana ada dalam ilmu tasawuf yang kita belajar tak kena semayang? Suruh semayang lagi ada. Kan? Bukan kata semayang fardu saja, suruh buat semayang sunat banyak-banyak lagi. Jangan kata semayang fardu. Tak ada dalam ilmu tasawuf ajak manusia supaya tinggal semayang. Lepas tu ada tu, hak tu sesat. Dia menggunakan nama tasawuf untuk menyesatkan orang. Kan? Dia habaqlah tak kena semayang lah, tak kena puasa lah, lepas tu boleh main judi lah, apa semua. Itu ilmu sesat, bukan ilmu tasawuf. Jangan duk silap faham benda ni. Baik. Cuma nak cari guru mursyid. Sebab selalunya dalam bab ilmu tasawuf dia kena ada syaikhul murabbi. Ada seorang guru yang mursyid. Yang tu susah. Nak cari guru murabbi ni dalam ilmu tariqat lah, dalam ilmu tasawuf sebenarnya sangat susah zaman kita ni. Kan, sangat payah, banyak syarat-syaratnya. Dia kena orang yang berilmu, alim dalam ilmu fiqh, alim dalam bab ilmu usuluddin, alim dalam ilmu tasawuf. Orang yang mematuhi syariat Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar. Itu asas nak jadi guru mursyid. Kan? Selain daripada tu, benda-benda syubhah, benda-benda yang walaupun halal tapi syubhah dia tak buat. Kalau kata nak makan, dia hanya pastikan benda yang dia makan tu halal. Kalau diragui tentang halalnya awal lagi, dia tak makan. Kan? Dia akan jaga diri dia. Kan? Bukan macam kita ni duk lepak kedai kopi sedia. Duk besar teh tarik, duk besar roti canai. Tu guru mursyid tu jangan duk kata tu, tapi kaki kedai kopi. Kan? Tarik tarik rokok don tu dia tu macam punya seat. Kan? Jangan tu guru mursyid. Bukan. Benda-benda syubhat, benda-benda yang mencarikan maruah tak berlaku pada diri mursyid ni. Anak jumpa hak ni lah yang payah. Takutnya jumpa guru sesat sungguh lah. Hak tak betul. Hak duk ada hari ni betul, tapi nak sampai kepada tangga mursyid barangkali tak lagi. Setakat boleh dipanggil sebagai khalifah bagi tariqat saja. Diizinkan oleh gurunya untuk membai'ah,
untuk mengijazahkan amalan tariqat. Setakat tu ada. Tapi nak cari betul-betul tangga dah jadi guru yang mursyid dengan syarat-syarat yang macam-macam dok kata tadi tu, payah jumpa. Nak cari yang alim susah dah hari ni. Kan, guru tasawuf yang berilmu susah nak cari zaman lah ni. Kan, sebab dia nak bertasawuf dia mesti bersyariat. Maknanya dia kena ada syariat lah, tariqat apa semua tu. Kan, ayah ni tak ada. Korang mengaji tak mau, dengar-dengar itu guru tarikat dah pula dah. Kan, baru berhenti kerja ya, baru pinci umur 50 ya. Selama ni dah buat kerja, tiba-tiba boleh pula. Kan, boleh pula jadi guru. Kan, guru pula guru khalifah tariqat. Tak apalah, boleh, tak ada masalah yang tu. Kan, cuma diragui lah. Kalau boleh, kalau kita ragui, tak usah dari awal lagi. Hak kita duk mengaji tajuk amalan beramal ni banyak duk ada kan, buat je lah, tak apa. Tak bertariqat pun tidak mengapa. Sekali kata saya kena ambil tariqat ke, kalau tak boleh, kalau tak ambil tariqat tak boleh, bukan. Kita cuma berguru cara bertariqat ni tujuan tadilah kan, supaya ada mursyid. Kelebihan mursyid, kita yang menjadi murid ni, dia akan memimpin kita. Kita akan berada dalam pimpinan dia. Kan, ilmu pada guru rohani kita. Kan, mursyid tu macam-macam lah kelebihan ada pada dia. Hak tu tak ada. Tak apalah. Kan, beramal sudah, bacalah apa-apa yang kita dah tahu tu. Kan, kalau kita pasti ini guru yang layak mengijazahkan kita amalan, kita berbai'ah dengan dia. Kan, kita terima amalan dengan dia. Gitu saja. Baik, lepas tu kita beramal lah. Lepas tu katanya al-musannif, dan zikir daripada orang yang mempunyai tariqat itu ialah berlain-lainan atas sekira-kira pengambilannya daripada gurunya. Baik. Kemudian berkatanya pengarang kitab ni, dan bermula zikir, yakni zikrullah lah. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi, kan, ada zikir zat, ada macam-macam kaifiat berzikir ni. Baik. Daripada orang yang mempunyai tariqat itu, daripada orang yang beramal berdasarkan daripada pembelajaran dia dalam ilmu tariqat, terima daripada guru lah. Ialah berlain-lainan, tak semacam, ialah tak sama, ialah tak serupa. Ada baca yang tu, ada bacaan dia begini, tariqat itu sendiri. Kan, tak serupa lah makna dia. Jadi atas sekira-kira pengambilannya tu orang yang mempunyai tariqat tadi, daripada gurunya tu orang yang mempunyai tariqat. Kan, tengoklah guru kita tu siapa. Kan, kita terima nak ambil diijazahkan kepada kita satu amalan tariqat daripada seorang guru ni. Kan, apakah pula nama tariqatnya? Kan, adakah nama tariqatnya Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke, kan, ataupun terpulanglah ada banyak tariqat-tariqat yang muktabar. Jangan duk kata tariqat tu sesat. Puak kata sesat tu sebenarnya dia sendiri pun tak faham tariqat tu apa. Kan, selalunya macam tu. Mudah sangat nak menyesatkan orang, nak mengkufurkan orang, nak membida'ahkan orang, nak menerakakan orang. Mudah sangat manusia hari ni. Kan? Padahal yang duk bertariqat tu duk buat apa? Buat benda betul lah. Dia duk berzikrullah, dia duk bertasbih,
Dia duk bertahmid, duk meratik, duk bertahlil. Ada tahlil cara jahar, ada tahlil secara sir. Ikutlah, ikut suka, dah diterima macam tu, kan? Lepas tu ada yang beristighfar, ada yang duk bersolawat ke Nabi. Oh, benda-benda tu duk buat apa? Duk buat apa tu? Duk tengah berjoget ke tu? Duk duk tengah duk buat apa tu? Duk tengah buat maksiat ke? Duk tengah buat ibadat lah tu orang panggil, kan? Takkan duk beristighfar pun namanya duk buat maksiat sampai nak katakan haram, kan? Dia habaq lagi, dia bukan berasal dari Nabi. Dia kira bid'ah selalulah pok-pok ni, kan? Bid'ah tentu sesat. Sudahlah, kan? Mati tang tu depa ni golongan ni. Baik, kita tak faham macam tu. Bukan bid'ah tu semuanya sesat. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Tu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah kita. Baiklah, hingga sampai kepada penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, sampailah kepada tuan asal empunya tariqat tu, iaitulah baginda Nabi. Nabi talqinkan, ijazahkan amalan, diajar cara kaifiat, cara beramal kepada sahabat-sahabatnya bermacam-macam, kan? Ada diajak cara begitu, ada diajak cara begini. Ikutlah istighfar ke tahlilnya, kan? Kaifiat nak bertahlil pun ada juga. Nak kata la ilaha illallah, kita dah belajar kalimah nafi, kalimah isbat, kan? Lepas tu kita nak bagaimana cara kita nak ucap, bagaimana cara nak atur pernafasan misalnya, kan? Tak apalah, buat je lah, kan? Baik, berbagai-bagai, bermacam-macam cara. Amal ibadat yang baginda ajak kepada sahabat-sahabatnya tadi. Tetapi zikir itu jikalau tiada diketahui akan artinya, maka tiadalah diberinya pahala. Baik. Seterusnya berkata al-musannif, tetapi bermula zikir itu, kita nak berzikrullah. Ingatlah, ikutlah, ada zikir cara lisan, kan? Ada zikir dengan hati, kita panggil zikir zikir qalbi, kan? Ada zikir lisan. Jikalau tiada diketahui akan artinya, kita baca, kita berzikrullah, tetapi kita sendiri tak faham, tak tahu apa maknanya, apa reti dia, maka tiada diberinya zikir itu pahala. Jadi dibuat syarat pahala pula. Apabila kita duk berzikrullah, hendaklah kita ketahui apakah makna dia. Tapi ini tidaklah kita kata semua ulama sependapat macam ni, kan? Asalkan berzikrullah, walaupun kita tak khusyuk ataupun walaupun tak faham apa maknanya, ada setengah ulama kata boleh juga pahala, kan? Ni duk meratik la ilaha illallah, takkan tak boleh pahala, kan? Dia pun tak tahu nak pasang makna macam mana la ilaha illallah tu pun, kan? Hak dia kata astaghfirullahalazim, kan? Ramai juga hak tak tahu makna sebenarnya macam mana. Tapi di sisi pengarang kitab ni, kita kira mengaji taurik dia lah ni tariqat dia. Kalau siapa nak pahala, kita yang berzikrullah ni lah kena tahu apa arti zikir yang kita duk kata tu. Fahamlah makna dia apa, kan? Kalau kata kita duk zikir, duk kata la ilaha illallah, pasal reti tak apa, tidak ada Tuhan selain Allah, tu reti terjemahan dia. Kalau makna lagi luas pula, kan? Lagi panjang pula kita duk bahas tajuk nafi isbat apa semua hari tu. Pasal reti je, arti tu reti terjemahan. Bahasa mudah nak faham,
Baik. Habis tang situ kita berhentilah setakat tu dulu. InsyaAllah lah kita sambung lagi lah minggu depan Jadi kita berhenti, dan kerana inilah kata Syekh Ibrahim di dalam syarah Jauharah. Berhenti tang tu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim.